رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Bab yang ke-12, khusyuk dan tawadhu'. Firmanullah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, mereka yang khusyuk dalam solatnya. Suratul Mu'minun, surah yang ke-23, ayat pertama hingga ayat yang kedua. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak akan masuk syurga barang siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau sekecil apapun, dan tidak akan masuk neraka barang siapa yang ada dalam hatinya terdapat iman walaupun sekecil apapun. Seorang bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika seorang suka berpakaian bagus? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah Ta'ala itu maha indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah berpaling dari Allah dan mencemuh manusia. Anas bin Malik mengkhabarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang sakit, mengiringi jenazah, mengendarai kaldai dan memenuhi undangan budak-budak. Dalam peperangan melawan Bani Quraidah dan Bani Nadir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai seekor kaldai yang diberi tali kendali dari ijuk kurma, yakni dahan atau pelepah kurma, dan di atasnya diberi pelana ijuk pula. Khusyuk adalah pasrah kepada Allah, dan tawadhu' adalah menyerah kepada Allah dan menjauhi sikap berkeberatan dan menerima kebijaksanaan ilahi. Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, khusyuk adalah hal yang pertama-tama hilang dari agamamu. Ketika salah seorang sufi ditanya tentang khusyuk, dia menjawab, khusyuk adalah berdirinya hati di hadapan Allah Ta'ala dengan penuh niat dan penghayatan. Sahal bin Abdullah At-Tustari menegaskan, syaitan tidak akan mendekati orang yang hatinya khusyuk. Dikatakan, di antara tanda-tanda kekhusyukan hati seorang hamba adalah manakala dia dihasuti, disakiti hatinya atau ditolak, maka kewajibannya adalah menghadapi semua itu dengan penuh penerimaan. Salah seorang sufi berpendapat, kekhusyukan hati adalah menahan diri dari melirik-lirik, jadi memandang yang lain. Muhammad bin Ali At-Tirmizi menjelaskan, khusyuk adalah begini: jika api hawa nafsu dalam diri seorang padam, asap dalam dadanya reda dan cahaya kecemerlangan bersinar dalam hatinya. Lalu hawa nafsunya mati, hatinya hidup dan semua anggota badannya menjadi rendah hati. Al-Hasan Basri menyatakan, khusyuk adalah rasa takut yang terus-menerus dalam hati. Ketika Junaid ditanya tentang khusyuk, dia menjawab, khusyuk adalah jika hati menghinakan dirinya di hadapan Allah yang Maha Esa, yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Ar-Rahman itu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan sikap rendah hati.
Syekh Abu Ali Daqqaq mengatakan bahawa makna ayat ini adalah bahawa hamba-hamba Allah itu berjalan di muka bumi dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Saya juga mendengar beliau mengatakan bahawa mereka adalah orang-orang yang tidak memperdengarkan bunyi kasut mereka ketika berjalan. Kaum sufi sepakat bahawa tempat khusyuk adalah di dalam hati. Ketika salah seorang sufi melihat seorang laki-laki yang memperlihatkan sikap rendah hati dalam perilaku lahiriahnya dengan mata yang memandang ke bawah dan bahu yang rendah, dia berkata kepadanya, wahai sahabat, khusyuk itu di sini, sambil menunjuk ke dadanya, bukan di sini, sambil menunjuk bahunya. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki sedang mengelus-ngelus janggutnya dalam solat, dan beliau lalu bersabda, jika hatinya khusyuk, saya anggota badannya juga akan khusyuk. Dikatakan khusyuk dalam solat berarti seorang tidak menyedari siapa yang sedang berdiri di sebelah kanan atau kirinya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pada tajuk atau pada bab yang ke-12, khusyuk dan tawaduk, dua kalimah yang saling bergandengan. Kerana seorang bila khusyuk kepada Allah Ta'ala, maka datanglah sifat tawaduk. Khusyuk yang merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mentaati, mematuhi seluruh perintahnya, menerima segala takdirnya dan menyerahkan kepada Allah dan semua hal urusannya. Seorang yang kita sebut khusyuk, mana seorang yang tidak mempedulikan yang lain melainkan apa yang difikirkan, yang sedang dia berada sekarang. Umpama kita sebut khusyuknya baca buku, maknanya dia tak sedar apa pun berlaku sekelilingnya. Khusyuknya makan, dia tak sedar apa sekelilingnya. Kita kata khusyuknya berbual, dia tak sedar siapa pun yang datang, siapa pun yang pergi. Kita kata kepada dia khusyuknya bermain, makna dia tak peduli benda lain melainkan hal itu. Khusyuk dalam Al-Quran datang dengan pelbagai makna. Walaupun bila kita membicarakan tentang khusyuk, yang lebih kita faham dalam solat. Kerana itu bila pengarang memulakan ayat dengan membawa firman Allah dalam suratul Mu'minun ayat pertama dan kedua, bila mana Allah berfirman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang. Tapi pengarang kita, walaupun mukaddimahnya begitu, bukan bermaksud khusyuk dalam solat semata-mata, tetapi permulaan bagi khusyuk segala kehidupan bermula dari solat. Seorang yang khusyuk dalam solatnya, maka khusyuklah dia dalam semua kehidupannya. Para ulama dalam mendefinisikan khusyuk, mereka berkata sukunul qalbi, hati menjadi tenang. Wattadhallulu, dan dia merendahkan, merasa hina dirinya. Allah Ta'ala berfirman, khashi'atan absaruhum tarhakhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Dan kata Allah, khusyuk pandangan mereka, dengan penuh rasa hina. Mereka menyesal dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Dahulu mereka pernah diseru untuk bersujud, tetapi mereka tidak melakukannya walhal mereka mampu. Allah gambarkan di hari kiamat kelak, kelompok manusia yang menundukkan pandangan, yang merasa terhina, tidak fikir melainkan kesalahan mereka, tidak fikir melainkan kebesaran Allah yang mereka sedang berhadapan. Sebab itu Allah berfirman, khasyi'atan absaruhum, pandangan mereka tidak melirik ke kanan dan ke kiri. Khusyuk, tunduk, hina. Tarhakuhum dhillah, mereka benar-benar rasa hina. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun, kerana dahulu mereka boleh sujud kepada Allah tapi mereka tak buat dalam keadaan mereka sihat. Sekarang mereka menghadapi penyesalan mereka. Bila mana Allah Ta'ala menyatakan tentang penyesalan orang kafir, bahkan penyesalan orang-orang yang melakukan kesalahan dan dosa. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Wahai Muhammad, sekiranya kamu melihat hari itu, orang-orang yang melakukan dosa, mereka memandang hina, menundukkan pandangan dengan penuh hina. Jadi
Bila Allah menyebut khusyuk, wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Hari itu semua suara tidak kedengaran. Tunduk suara. Tidak mereka dengar melainkan bisikan sesama mereka sahaja. Khusyuk. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita pergi kepada makna khusyuk, maka secara automatik datang makna tawaduk. Yang saya katakan tadi bahawa seorang yang tidak solat, tidak pernah merendahkan diri pada Allah, bagaimana dia mampu tawaduk, rendah diri. Seorang yang tidak pernah sujud kepada Allah, bagaimana dia mampu untuk tidak sombong. Kerana seorang yang pernah sujud pada Allah, dia tahu bahawa di atasnya itu ada Allah. Yang berkuasa atasnya Allah. Seorang yang tidak pernah sujud, dia merasakan dia lah paling berkuasa. Dan inilah kata Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu paling tinggi sekali. Sebab dia tidak mengenali Tuhannya. Maka khusyuk ini yang menjadi satu daripada syarat kesempurnaan dalam beragama. Kalau kita bahaskan hukum khusyuk dalam solat, jumhur ulama kata khusyuk ini sunat. Dan setiap orang kena berusaha. Apa makna khusyuk? Dia tafa'al, atau kita katakan dia dapat respon dengan apa yang dibaca dalam solatnya. Dia dapat respon. Dia dapat memahaminya. Dan dia dapat tadabbur apa yang dibaca, maka disebut khusyuk. Dan dia tidak melayan percakapan hatinya, apatah lagi urusan dunianya. Maka ini khusyuk dalam solat. Sabda Nabi SAW, man salla raka'atain walam yuhaddis nafsah fihima min amri dunya lam yas'alillah illa a'tahu iyah. Satu hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang solat 2 rakaat dan dia tidak bercakap dengan dirinya, bercakap dengan monolog dalam hati, ya Allah Akbar, lepas ni nak ke mana, lepas ni mungkin saya nak itu, dia bercakap, dia layan. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang solat 2 rakaat lam yuhaddis nafsahu, dia tak bercakap dengan dirinya, syai'an min amri dunia, sesuatu pun urusan dunia. Tapi kalau dia bercakap urusan akhirat, tak apa, ya Allah, kalau aku mati ketika solat, ya Allah, kalau aku mati sebelum taubat, ya Allah, kalau sekiranya engkau tidak menerima solatku ini, itu tak apa. Itu tidak menafikan khusyuk. Seorang yang bila mana dia benar-benar khusyuk, kata baginda SAW, lam yas'alillaha syai'an illa a'tahu iya. Kalau diminta sesuatu, Allah bagi. Dan satu riwayat yang lain, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Seorang bila khusyuk, Allah ampunkan dosa dia. Tapi Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan khusyuk ini merupakan wajib dalam solat. Wajib. Sepakat ulama' kalau tak khusyuk tak batal. Tapi bagi Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, siapa yang tak solat, tak khusyuk, dia berdosa. Dia berdosa kalau tak khusyuk. Dia wajib khusyuk. Apapun tuan-tuan dalam kehidupan kita, kita berusaha untuk solat dengan penuh khusyuk, kerana daripada itulah apa yang disebut oleh Allah Ta'ala. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang sebenar akan mencegah perkara keji, yakni zina, dan perkara mungkar, yakni apa sahaja yang menyalahi perintah Allah. Ternyata orang-orang yang terselamat dari zina sebab dijaga solat. Dan terselamat daripada perkara keji kerana dijaga solat. Dan kerana dia khusyuk dalam solat. Orang yang tak khusyuk dalam solat, maka dia struggle. Makna struggle, dia celak-celuk. Kadang-kadang buat, kadang terlibat, kadang terjebak, kadang terpengaruh. Kadang itu dan ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dia ada satu kaitan. Khusyuk dalam solat membawa khusyuk luar. Khusyuk luar membawa khusyuk dalam solat. Dia talazum, satu benda yang bersifat adik-beradik kembar. Seorang yang khusyuk di luar solat, dengan makna dia tunduk pada segala perintah Allah. Dia tak menzalimi isteri dia. Dia tak menzalimi pekerjanya. Dia tak zalimi jiran dia. Dia tak ambil hak orang lain. Dia tak abaikan hak suaminya kalau dia isteri. Dia tidak menderhaka kedua ibu bapanya. Dengan makna lain, bila dia khusyuk, yang dipatuh perintah Allah, di luar solat, dia bawa kepatuhan itu dalam solat. Dan bila mana dia mematuhi Allah dalam solat,
maka dia akan membawanya keluar untuk memati Allah di luar solat. Sebab itu solat ni benda paling besar dalam Islam. Sebab dia ada kaitan dengan kehidupan. Seorang yang tidak solat, kita tidak dapat mengharapkan kebaikan datang daripadanya. Seorang yang ingin solat dan melakukan solat, maka terpelihara, terjaga dia. Namun ingat, kalau solatnya tidak mencegah kemungkaran, maka dia bermasalah dalam solatnya. Umpama kita baiki kereta, walaupun kita masuk bengkel banyak kali, tapi tak mampu berjalan lagi, kita rasa ada masalah ni. Kita tak baiki yang sebenarnya. Baik, pengarang kita bawa satu hadis Nabi SAW. Bila baginda menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibri. Tak akan masuk syurga orang yang ada walau sedikit perasaan sombong. Sombong. Sebagaimana tidak akan masuk neraka, yang tidak akan kekal dalam neraka, orang yang ada iman walaupun sekecil mana pun. Baik, hadis ini perlu dipahami dengan betul. Pertama, bila disebut tak akan masuk syurga orang yang ada sombong. Maksud tak akan masuk syurga secara permulaan. Bukanlah kalau sombong tu jadi kafir. Tidak. Dia tak masuk syurga di kalangan orang-orang permulaan. Sehinggalah dia rasa terhina, tak lagi sombong, baru boleh. Kita kan tuan-tuan, kalau orang sombong ni, jangan layang dia. Sampai dia rasa terhina. Oh, dia datang kedai makan kita ni, belagak ni, Masya Allah. Sombong muka. Kita ambil order dia lambat sikit. Oh, tu dia rasa terhina. Sampai dia terpaksa panggil. Sini nak order. Oh, selama ni dia ingat kita akan pergi melutut pada dia minta order. Contoh. Ini contoh. Bukan suruh buat. Jangan buat. Secara contoh bagaimana menundukkan orang-orang yang sombong. Bila kata sombong, jangan bercakap dengan dia. Semua pakat tak bercakap dengan dia, kita terpaksa merendahkan diri untuk bercakap dengan orang lain. Sebab sombong dia merasakan dia perlu dilayani. Sombong merasakan bahawa dia perlu diberi perhatian. Sombong merasakan bahawa dia perlu diperlakukan lebih baik daripada orang lain. Dan maksud pula tak akan masuk neraka orang yang ada dalam hatinya walau sedikit pun iman, yakni tidak kekal. Dia masuk neraka juga dihukum, tapi tak kekal. Allah Ta'ala akan keluarkan. Kemudian sahabat tanya, Rasulullah, seorang bila mana dia teruja dengan pakaiannya, dengan kasutnya, sombong tak? Kita perlu tahu definisi sombong. Bukan makna kalau dia pakai pakaian cantik, dia pakai kereta yang mewah, oh sombong. Bukan. Bukan bermakna bila di rumah besar, sombong. Bukan. Itu rezeki masing-masing. Bukan bermakna dia pakai jam yang mahal, oh sombong dia tu, jam dia mahal. Sebab dia pakai jam Rolex, dia sombong. Kami pakai jam Citizen ni tak sombong. Bukan begitu. Kata baginda SAW memakai pakaian yang indah. Innallaha jamal, innallaha jamil, yuhibbul jamal. Allah cantik, Allah suka yang cantik-cantik. Tetapi sombong itu hakikatnya apa? Hakikatnya ialah batarul haq, tolak kebenaran. Wa ghamtun nas, hina manusia. Ditolak kebenaran. Apatah lagi kebenaran yang datang daripada Allah dan Rasul. Kebenaran datang daripada mulut para alim ulama. Dan dia merendahkan. Direndahkan Allah. Direndahkan Rasulnya. Direndahkan orang-orang soleh. Direndahkan orang-orang yang bertakwa. Direndahkan para ilmuwan. Maka ini hakikat sombong yang melampau. Ghamtun nas. Pandang sebelah mata. Ditegur, dah tak peduli dah. Selama ni kita dengar kata ustaz ni. Kita patuh. Kita tahu dia lebih tahu dalam hal. Tapi dalam hal lain-lain, tak nak dengar. Itu sombong. Kita memilih-milih. Apa yang rasa kita nak ambil, kita ambil. Apa yang rasa kita tak nak ambil, kita tolak. Bukan begitu sikap orang yang tawaduk. Orang yang tawaduk, kalau dia tahu orang ini sumber kebaikan, maka diterima semua nasihat. Ini sumber kebaikan. Kerana orang ini tahu dia tidak menasihati melainkan yang baik-baik. Dan di antara tanda bagaimana seorang itu benar-benar punyai sifat tawaduk dan khusyuk. Dari kaitan ni, kita dapat melihat bagaimana pergerakan sosial dia. Dan Anas bin Malik menyebut bagaimana pergerakan sosial Rasulullah. Nabi boleh ziarah orang sakit. Nabi boleh iringi jenazah. Nabi boleh naik kaldai. Rasulullah SAW ada unta. Laju unta Rasulullah. Kalau kita sebut hari ni, Wildfire, Alphard. Besar lah. Rasulullah ada kuda.
Tak sebut hari ni macam kereta Mustang lah, Mustang ke, kereta GTR ke, kereta besar, kereta laju, kereta sport car. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam ada Kaldai. Kaldai ni kereta-kereta compact, kereta-kereta kecil lah. Kita main Myvi, kita main Viva, kita main kereta kecil. Kereta-kereta naik masuk bandar. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak ada masalah naik kereta, naik kenderaan mana. Ada waktu Nabi naik kuda. Ada waktu Rasulullah naik Kaldai. Ada waktu Rasulullah naik unta. Artinya sifat tidak memilih-milih itu ialah sifat orang tawaduk. Ada waktu dia boleh makan kedai mahal. Ada waktu dia pun boleh makan kedai murah. Ni bawa Porsche makan ikan singgang. Okey. Dia bawa Porsche dia makan kat hotel. Dia pun okey. Pergi ke gerai makan, dia pun okey. Bertandang mohon kaya, okey. Bertandang mohon miskin pun okey. Ni jamuang orang kaya, dia datang. Jamuang orang miskin, dia datang. Maka, tuan-tuan sekalian, sifat orang tawaduk. Dan ini juga bawa pada khusyuk, ialah dia tidak memilih-milih manusia. Sebab itu kata Nabi SAW, Lau uhdiya ilayya qura' la qabiltu. Kalau orang bagi hadiah kaki kambing, aku ambil. Rasulullah SAW kadang-kadang dia beri hadiah yang besar-besar. Diberi jubah bazan. Diberi jubah pakaian raja. Nabi ambil. Diberi kaldai yang luar biasa hebat. Baral. Tuldul nama dia. Daripada Muqawqis. Nabi ambil. Diberi hadiah hamba. Rasulullah ambil. Diberi hadiah tenunang yang halus. Rasulullah ambil. Diberi hadiah yang rendah je. Kaki kambing. Nabi ambil. Orang kaya ajak Rasulullah datang, Nabi datang. Orang miskin ajak, Nabi datang. Artinya baginda SAW tak ada beza apa-apa pun. Kita tak boleh kata dengan sekadar dia kawan orang kaya, oh sombong tu, dia kawan orang kaya je, berjalan orang kaya je. Jangan tengok bagaimana watak dia dengan orang-orang miskin. Kalau dia boleh duduk sekali makan, kalau dia boleh duduk sembang, lepak, dia bukan orang yang sombong. Mungkin kerana kecenderungan persahabatan. Kita tuan-tuan kadang-kadang ada kecenderungan persahabatan. Memang sahabat-sahabat kita geng-geng bisnes sebab kita terlibat dengan bisnes. Atau kerana orang-orang bisnes sentiasa nak minta nasihat sebab dia banyak hukum hakam. Orang miskin ni tuan-tuan, dia tak duduk dengan ulama sebab dia tak ada banyak soalan nak tanya. Ni orang kaya banyak, dia nak tanya bab rasuah. Nak tanya apa hukum ustaz kalau kita terlibat dengan syarikat-syarikat yang mungkin ada perjudian. Jadi kadang-kadang orang yang tak faham, dia kata, oh ustaz ni sombong, kawan orang kaya je, jalan orang kaya je. Tak boleh judge macam tu sehingga kita lihat apakah dia boleh duduk dengan orang miskin? Boleh duduk. Bercakap? Boleh bercakap. Boleh bertegur siapa? Boleh bertegur siapa. Boleh beri salam? Boleh beri salam. Boleh pergi dekat jenazah? Boleh. Sakit boleh ziarah? Boleh. Maka sifat tidak memilih-milih ini namanya tawaduk. Tetapi sifat yang saya katakan hanya tertumpu pada satu kelompok, lalu menunjukkan kebencian pada kelompok. Bila pada zaman negara Amerika menuju era kemajuan, era 70-an, mereka jadi negara kaya. Kaya mereka. Lahir jutawan-jutawan hebat. Waktu itu tuan-tuan ramai orang berhijrah ke Amerika nak dapat pekerjaan. Golongan-golongan kaya menghina. Sebahagian mereka parking kereta dekat orang miskin, turun kencing atas orang miskin. Untuk menunjukkan sombong, kami orang kaya. Kami boleh kencing atas orang miskin. Yang kata tipu, kencing atas kepala pun boleh. Ini kesombongan dasar kapitalis. Islam datang, ya, orang kaya bersifat simpati pada orang miskin. Penyayang pada orang miskin. Sentiasa memikirkan hak orang miskin, takut mereka ketinggalan dan mendapat hak. Paling kurang hak makan dan minum. Ini orang-orang kaya yang tawaduk. Dia selalu fikirkan apakah orang miskin ni ada makan atau minum. Sebab itu keperluan asasi. Ini yang berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah. Setiap kali mereka ada makanan lebih, mereka teringat orang miskin yang duduk di masjid. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Bila isterinya masak, maka dia teringat sahabat-sahabat Ahlus Suffah yang duduk di masjid tak ada kerja buat. Miskin. Lalu dibawa bersama ke rumahnya 10 orang. 8 orang, 10 orang datang makan. Makan. Lepas tu mereka pulang kembali. Paling kurang, simpati orang yang berada kepada orang miskin ialah dalam masalah makanan.
jaga makan minum mereka. Itu paling kurang supaya mereka dapat survive. Kemudian kita lihat, baginda SAW tak ada masalah kalau pelana untanya, pelana kaldainya cuma diperbuat daripada pelepah kurma. Pun okey, tak ada masalah. Boleh. Artinya dalam berkenderaan, walaupun kita katakan baginda SAW punya kenderaan yang banyak. Nabi ini banyak kenderaan. Bahkan Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha, salah seorang isteri Rasulullah pun banyak kenderaan. Dia ada garas besar ni, unta macam-macam. Banyak. Dia orang kaya. Rasulullah tidak mencela itu. Kita tidak mencela orang kerana banyak hartanya. Kita tidak mencela orang kerana banyak duit dia. Tapi kita mencela sifat sombong. Hatta orang miskin yang sombong lagi teruk daripada orang kaya yang sombong. Sebab orang kaya dia ada dorongan untuk sombong. Orang miskin apa dorongannya? Melainkan memang sombong yang teruk lah. Jadi kembali kepada perbahasan khusyuk dan juga sombong. Yang saya katakan adanya talazum, adanya kita katakan keseragaman antara dua sifat ini. Seorang yang khusyuk melahirkan sifat tawaduk. Seorang yang tawaduk melahirkan sifat khusyuk dan sebaliknya. Baik kata Imam Abdul Qasim Kushairi, khusyuk pasrah pada Allah. Maksud pasrah pada dia, tawakal pada Allah. Serah pada Allah. Manakala tawaduk adalah menyerah kepada Allah dan menjauhi sifat keberatan dalam menerima kebijaksanaan ilahi. Tawaduk ni maknanya tuan-tuan, kita tak pun pernah objek atau melawan apa yang Allah takdirkan pada kita. Seorang yang tawaduk. Ialah Allah Ta'ala takdir apa pun kita terima. Itu tawaduk. Merendah diri. Sebab yang melakukan keputusan ini Allah yang maha bijaksana. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang bijaksana itu Allah yang maha bijaksana. Contoh kalau doktor yang bijak, dia cakap apa-apa pun tuan terima. Doktor yang bijak, dia cakap apa pun kita terimalah sebagai pesakit. Doktor kata awak ni kena denggi. Ya betul doktor. Kita tak lawan dia. Jadi obatnya begini. Awak kena cek darah, awak kena dia masuk ward, awak kena sekian-sekian. Kita pun terima sebab dia bijak. Doktor. Allah maha bijak. Bila Allah mentakdirkan kita dengan satu takdir, bila kita menerimanya, itulah tawaduk yang sebenar. Kerana orang yang tidak tawaduk dengan Allah, tidak pernah akan tawaduk dengan manusia. Sebab itu dalam hadis menyebut, man tawadu'a lillahi rafa'ahullah. Siapa yang tawaduk pada Allah, maka Allah angkat dia. Man tawadu'a lillah, tawaduk dengan Allah dulu. Kalau Allah beri hukum haram, kita duk lawan, kata halal. Kita kalau dengan Tuhan boleh lawan, dengan manusia lagi kita lawan. Allah pun kita lawan terang-terang lagi bersuluh. Perintah-perintah Allah duk lawan. Macam mana orang ni tuan-tuan yakin dia akan tawaduk? Dia tak akan tawaduk. Dia sombong. Kalau dilawan perintah Allah yang maha berkuasa, yang beri rezeki padanya setiap hari, yang beri nyawa dan kehidupan, tiba dia lawan perintah Allah, lalu tuan-tuan kata, oh, dia tu tawaduk Ustaz, jalan, pelan-pelan, tunduk kepala. Bohong. Dia bohong. Dia cuma menyembunyikan kejahatannya, bimbang mudarat kepada kamu. Sebab kalau dia sombong, kita pun marah dia, kita maki, dia takut. Sebab dia pun tunjuk rendah diri. Cakap lembut je. Ternyata dengan Allah dia sombong. Sebab itu tuan-tuan jangan mengharap orang yang rendah diri bila disombong dengan Allah Ta'ala. Baik Huzaifah sebut. Kembali pada makna khusyuk pula. Jangan keliru. Kejap Ustaz cerita khusyuk. Kejap Ustaz cerita tawaduk. Ini satu ni. Kita katakan kita nak cerita tentang kedua-dua sifat ini. Tapi mereka ni saling berkait. Khusyuk melahirkan tawaduk. Tawaduk melahirkan khusyuk. Dua sifat yang berkait rapat. Baik, bila Huzaifah bin Yaman kata, yang pertama diangkat oleh Allah ialah hilangnya khusyuk dalam agama. Kata yang pertama ialah hilang khusyuk dalam agama. Atau dengan lebih tepat, hilangnya khusyuk dalam solat. Kita bab lain semua khusyuk. Main Facebook khusyuk. Khusyuk main Facebook. Tak sedar 2 jam. Pergi taman tema, water park, khusyuk. Tak sedar dah maghrib. Duk padang takraw, kok badminton, tak sedar. Masuk hypermarket, masuk pagi, tak sedar, malam dah. Kita khusyuk pada semua urusan dunia, melainkan urusan akhirat.
Mengaji Quran baru selai duk fikir sana fikir sini, tak habis 2 helai. Walaupun dah niat 2 helai. Sembahyang ni 2 rakaat, tah fikir situ, tah fikir sini. Akhir tak ingat berapa rakaat pun. Yang pertama hilang dalam agama kita ialah khusyuk, yang fokus kita dalam hal agama. Bila mengaji tak khusyuk, bila sembahyang tak khusyuk. Bila menuntut ilmu tak khusyuk. Kita menuntut ilmu pun tak khusyuk. Kalau tengok filem tuan-tuan 2 jam, relax. Tengok bola 2 jam setengah dengan iklan, relax. Tengok kuliah setengah jam ni, melilau ni, sana sini, buka yang tu tak kena, buka yang tak kena. Hilang khusyuk. Tuan-tuan, bila hilang khusyuk dalam urusan agama, maka tak banyak kebaikan yang kita dapat harapkan dalam diri kita dalam beragama. Sebab agama itu dibina dengan kekhusyukan. Kerana itu sepatutnya kita tenang dalam agama. Tetapi dengan agama kita masih lagi tak jumpa ketenangan. Kerana kita tidak khusyuk. Kita khusyuk pada seluruh urusan duniawi. Bila Allah berfirman dalam suratul Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum sampai waktunya seorang itu merasakan khusyuk untuk dalam mengingati Allah dan dalam menerima kebenaran? Tak sampai masa lagi ke? Maka dipersoalkan. Tuan-tuan, kita dah masuk 40 tahun, 50 tahun. Belum sampai ke masa lagi kita khusyuk dalam beragama. Kita ni tuan-tuan 60 tahun, kubur kata sini kau. Umar dah halau pergi. Anak-anak kita dah tinggalkan kita sendiri. Tapi khusyuk masih belum hadir dalam bacaan Quran kita, dalam solat kita, dalam menuntut ilmu kita, dalam hal-hal kebaikan kita. Maka kita berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah mati sebelum kita mati. Kerana itu syaitan cukup benci kepada orang yang khusyuk. Cukup benci. Dan khusyuk ini ada tanda, kata ulama, di antara tanda kekhusyukan, dia mampu menerima apa pun takdir Allah. Kalau disakiti, kalau dia difitnah, kalau dicuba dihina, direndahkan, dia okey. Dia tenang. Tak nampak pun pada raut wajahnya kebimbangan. Yang ni fitnah. Orang fitnah dia ni. Sambil meniaga ayam, fitnah. Orang ni begini-begini. Sambil meniaga kacang, fitnah. Orang ni begini-begini. Sambil meniaga ni, sambil-sambil meniaga ni, meraih untung, nak fitnah orang. Nak rendah-rendahkan orang. Sambil buat kerja tu, dia dengar orang tu fitnah dia. Dan dia tahu orang ni berjalan membawa fitnah yang banyak. Tapi dia tenang, dia okey. Kenapa? Sebab dia khusyuk. Dia tak peduli benda tu sebab dia ada benda besar untuk dipedulikan. Dia tak peduli orang fitnah dia dengan cara apa pun orang fitnah. Telefon sana, telefon sini untuk memfitnah. Untuk menceritakan keburukan-keburukan. Yang ni pula meniaga, dalam meniaga tu fitnah untuk ceritakan keburukan. Yang orang tak tahu biar tahu. Dengan versi dia. Tentang orang yang tahu dia difitnah, dia okey, dia tenang. Sebab dia diajar khusyuk. Dia fokus pada tujuan dia diciptakan oleh Allah. Dia fokus kepada tugas-tugasnya berdakwah. Dia fokus pada tugas-tugasnya untuk mempertingkatkan iman dia. Maka langsung dia tak peduli dengan fitnah tersebut. Tidak menjadikan kekurangan bagi dirinya. Maka di sinilah tuan-tuan sekalian, bila orang tu ada kekhusyukan dirinya atau kekhusyukan hatinya, maka dia akan merasa tenang dalam kehidupannya. Sebab itu kata salah seorang ulama sufi, khusyuk ialah dia menahan diri daripada memerhatikan yang lain. Dia cuma perhatikan Allah. Macam saya sebut tadi lah, tuan-tuan bila khusyuk main Facebook, tuan-tuan tak tengok dan yang lain. Tuan-tuan bila khusyuk tengok bola, tuan-tuan tak tengok orang lain. Walau ni, dalam stadium ni beribu orang, tuan-tuan tetap memandang padang bola. Sebelah kita ni, ramailah perempuannya, laki-laki tak tengok bola. Bola tu masuk go tak masuk go. Kita bersorak pada go. Berdebar hati kita pada bola tu. Hati kita letak pada bola. Dan pada kaki-kaki pemain. Demikian bila orang khusyuk kepada Allah Ta'ala, maka dia tak peduli yang lain. Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia redha dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kata Hasan al-Basri, khusyuk itu ialah takut yang berterusan kepada Allah. Dan khusyuk itu maknanya, dia akan rendahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala sahaja. Biarlah orang kata apa pun tentang dia, dia kepada menilai dirinya kepada dengan penilaian Allah.
Orang nak nilai dia tak ikhlas. Orang nak nilai dia ni show off, menunjuk-nunjuk ego. Biar orang tu nilai. Orang boleh saja nak menilai kita dengan apa pun penilaian. Silakan. Tapi kita tahu penilaian yang sebenar datang dari Allah. Sebab tu kita tak kisah. Ada orang kata, oh dia ni ego. Oh dia ni tak reti rendah diri. Biarkan dia. Kita tahu, kita khusyuk kepada Allah. Lalu kita melihat penilaian di sisi Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila Abu Ali Daqqaq dia kata, orang yang benar-benar khusyuk ialah orang-orang yang bila mana berjalan dia tak fikir nak nunjuk bahawa dia sedang hadir. Bukan dia merendahkan suara tapak kaki dia. Dia pun tak nak ganggu sesiapa pun. Maka ini orang-orang yang khusyuk. Dan orang-orang yang khusyuk juga, kata para ulama, ialah orang-orang yang sentiasa melihat dirinya rendah berbanding orang lain. Tapi bukanlah khusyuk itu dengan bentuk cara berjalan. Bahu pun rendah. Tak, khusyuk ini di sini. Kadang-kadang kita tengok orang tu, dia ni berjalan nampak tawaduk, rendah diri, tunduk kepala. Gambaran lahiriah itu tidak menunjukkan hakikat. Khusyuk di sini. Sebagaimana taqwa juga di sini. Maknanya tuan-tuan, tidak ada ruang untuk orang berlakon khusyuk. Tidak ada ruang untuk orang berlakon untuk memperlihatkan dirinya tawaduk. Kerana ia benar-benar sesuatu yang datang dalam hatinya, dan siapa pun yang berlakon kelak akan dipertontonkan watak sebenar dia. Kita nampak dia macam tawaduk je. Tak. Watak sebenar kamu akan diperlihatkan oleh Allah. Jadi hati-hati tuan-tuan, dengan sampai Allah Ta'ala bongkarkan keaiban kita. Moga-moga Allah berikan kepada kita khusyuk dalam hati. Dan Allah Ta'ala berikan tawaduk kepada kita. Biar dua sifat ini menjadi sifat yang menjadi buruan kita, kesungguhan kita, mujahadah kita. Dan kita bertemu dengan Allah membawa dua sifat yang mulia ini, sentiasa tunduk, khusyuk, tawaduk kepada segala perintah Allah. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.